Hari ini kita akan sambung penerangan untuk bahagian B, soalan nombor 11. Okey, kita tengok soalan dia diberi graf, dia suruh lengkapkan jadual 2. Okey, jadi ini adalah jadual dia suruh lengkapkan yang di sinilah. 1, 2, 3. Okey, diberi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 10X tambah 3. Okey, kita buat yang ini terlebih dahulu. Okey, so kalau dibagi macam ni bermaksud dia suruh gantikan negatif 3 ini dalam persamaan yang ini. Okey, jadi jalan kerja yang ini kita tidak payah buat. Okey, tapi untuk yang sekarang cikgu nak tunjuk, jadi cikgu tuliskan untuk kamu lah. Okey, so Y sama dengan X kuasa 3 tolak 10 X tambah 4. Okey, so sekarang X ni kita kena gantikan dengan negatif 3. Okey, gantikan dia dengan negatif 3. Negatif 3 kuasa 3 tolak 10. Negatif 3 tambah 4. Okey, jadi yang perlu kamu buat, tekan kalkulator sahajalah. Okey, buka kurungan negatif 3 kuasa 3 tolak 10 dalam kurungan negatif 3 tambah 4. So, sama dengan dapat jawapan dia 7. Jadi, jawapan di sini adalah 7. Okey, lepas tu ulang. Okey, ulang yang sama tapi gantikan pula dengan kosong. Okey, gantikan dengan kosong. Jadi, kosong. Okey, kosong kuasa 3 lah kan. Okey, kosong kuasa 3 tolak 10 dalam kurungan kosong tambah 4. Dapat jawapan 4. Okey, seterusnya dia suruh gantikan dengan nombor 1. Okey, maksudnya gantikan dengan di sini nombor 1 lah. Okey. So X, okey, tulis X tu nombor 1 lah. 1 kuasa 3 tolak 10 dalam kurungan nombor 1. Gantikan X dengan 1 tambah 4. Dapat negatif 5. Okey. So, untuk yang ini, satu jawapan betul dapat 1 markah lah. 1, 2, 3. So, 3 markah kalau semua betul. Okey, B. Okey, untuk melukis graf, diberi 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Okey, jadi untuk paksi X, dia suruh guna 1 unit. Okey, ini kita punya paksi X, ini kita punya paksi Y. Okey, jadi kenapa kita letak tengah-tengah X dengan Y ni? Sebab kita ada nilai negatif untuk paksi X, ada juga nilai negatif untuk paksi Y. Jadi kalau kita ada nilai negatif, kita jangan bermula dari tepi. Kita mula dari tengah-tengah. Okey, jadi 2 cm 1 unit. Okey, so ini 1, 2, 3. Okey, yang ini kena guna pembaris lah. Okey, cikgu punya ni tiada pembaris. Okey, lepas tu tengah-tengah dia kosong. Lepas kosong, kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Seterusnya dia minta 2 unit pada paksi Y. Okey, kepada 5. Okey, 2 unit untuk 5. Okey, so guna sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Okey, seterusnya kita boleh plot graf. Okey, yang pertama negatif 3.5 dengan 3.9. Okey, negatif 3.5. Okey, sini 3.5. 3.9.
Okey, 5 di sini 5 maksudnya 2 ni mewakili 1 lah. 1 2 3. Okey, macam tu ke situ. Okey. So, kasih plot graf. Okey, seterusnya negatif 3 7. Negatif 3 7 5 6 7. Okey. Lepas tu kita ada 2 negatif 2 negatif 2 16. Negatif 2 16. Sini. Okey. Negatif 1 13. 13 10 11 12 13. 13. Okey, 04. 04. Sini 1 negatif 5. Sini 1 negatif 5. 2 negatif 8. Negatif 8. Negatif 3.5 11.9. Dan sekali 4. Okey, 4 ni paling hujung ni lah 4. Okey, sini 4. 28. 20. Sini kita ada 28. Okey, 28 di atas 4. 4 28. 5 6 7 28. Okey. Jadi bila kamu sudah ada semua, okey, kamu cek semula 0 04 sudah ada. 1 negatif 5. Okey, 2 negatif 8. Okey, 3.5. Okey, 3.5 belum ada lagi. 11.9. Okey, yang ini padam balik. Okey. 11.5 bahagian atas. Negatif 5 11.9. Okey. Okey, bila kamu sudah ada macam tu, okey, untuk yang ini jangan guna pembaris. Okey. Terus ambil freehand pensel saja, kamu sambung semua titik-titik tersebut. Okey. Okey, jadi di sini kamu akan dapat 4 markah kalau semua. Okey, 1 markah pertama adalah skala. Skala 1 markah. Kalau betul paksi X, paksi Y kamu. Okey, markah kedua dan ketiga plot. Okey, kamu plot semua betul dapat 2 markah. Okey, skala 1 markah. Dan sekali kamu guna freehand, jangan guna pembaris. Lukis lengkup tersebut. Okey, lukis graf. Dapat lagi 1 markah. So, semua sekali adalah 4 markah. Okey, soalan seterusnya berdasarkan graf. Okey, soalan dia berdasarkan graf. Daripada graf maksudnya kena guna graf lah. Nilai Y apabila X adalah 1.5. Okey, cari di mana X 1.5 lah. Okey, X 1.5. Cari mana X 1.5. Okey, di sini kan. Okey, bila kamu sudah nampak 1.5 di sini, kamu ambil pembaris, kamu kasih garis. Terkena pada graf, tengok berapa nilai di sebelah situ, sebelah kiri. Terkena pada graf, tengok nilai sebelah kiri. Okey, berapakah nilai di sini? So, 5, 6. Okey, 6. Okey, 1.5. Okey, sini kamu akan dapat 5, 6 lah, lebih kurang. Okey, so Y dia adalah negatif 6. Okey, 6.5 tu, negatif 6.5. Okey, yang kedua
X bila Y sama dengan 17. Cari Y17 di mana? Y17 sebelah sini, 15, 16, 17. Okey, buat garisan. Okey, cari garisan dia 15, 16, 17. Okey, buat garisan. Tekanlah pada graf, tengok nilai dia yang di bahagian bawah sini berapa. Okey, 3 perpuluhan. Dia lebih kurang 3 perpuluhan. Okey, 5, 6, 7. 5.7. Okey, jadi untuk yang ini dia akan bagi julat lah. Okey, ada jawapan-jawapan diterima. Okey, seterusnya adalah soalan nombor 12. Soalan 12 dia bagi markah yang diperolehi 45 orang murid dalam suatu ujian. Okey, berdasarkan jadual dia suruh hitung min. Okey, min ingat balik dia punya formula lah. Formula untuk min macam mana? Okey, min sama dengan hasil tambah frekuensi darab titik tengah bahagi dengan jumlah frekuensi. Okey, jadi frekuensi tu yang mana? Yang ini frekuensi kekerapan. Okey, titik tengah yang ini. So, kita ada sini kekerapan kita adalah F. Titik tengah kita adalah X. Okey, jadi sama dengan, okey, kamu kasih darab semualah. Okey, ni jumlah, ini tanda untuk jumlah. So, jumlah maksudnya 34.5. Okey, darab dengan frekuensi dia adalah 4. Darab dengan 4. Tambah dengan okey, 44.5 darab dengan 3. Okey, yang ini. Lepas tu 5.4 tambah lagi dengan 54.58 tambah 64.5 10. Okey, tambah 74.5 darab 9 tambah, okey, yang ini lagi 84.5 darab dengan 6 tambah akhir sekali kita ada 94.5 darab dengan 5 bahagi dengan keseluruhan pelajar kita. Frekuensi kita semua sekali ni kalau kamu kira dia bersamaan dengan 45. Okay, bahagi dengan 45. So yang ini kamu tekan kalkulator lah. Okay, kamu tekan kalkulator sekaligus kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 66.72 ataupun boleh juga dalam bentuk pecahan dia bersamaan dengan 1201/18. Okey, yang ini dia punya jawapan. Okey. Untuk soalan berikutnya kita pergi, dia minta sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey. Jadi kena tengok balik dia punya formula untuk sisihan piawai. Okey, untuk sisihan piawai kita kena kira variance terlebih dahulu. Ingat baliklah apa itu variance. Okey, variance simbol dia macam ni, ada kuasa 2 sama dengan jumlah frekuensi X, okey, kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min. Okey, ini adalah formula. Okey, formula ni kamu tidak perlu hafal. Dia bagi dalam di muka surat depan. Okey, kita tengok muka surat depan. Okey, check. Okey, sini kita ada formula untuk variance. Okey,
Beza dia dengan sisi ampliawai, yang ini tiada. Kita kasih punca kuasa varian, dapatlah. Kasih punca kuasa, dapat sisihan piawai. Okey, jadi kita beralih kembali kepada soalan tadi. Okey, yang ini. Ini ada kuasa 2. Okey, jadi kita kirakan untuk Fx kuasa 2. Okey, sama jugalah macam yang ini, cuma X dia tu kita kuasa 2 kan dia. Macam tu. Okey, cikgu tulis semula lah. Okey, so varian sama dengan F kita 34.5 34.5. Okey, 4 kuasa 2 tambah 44.5. Yang ini darab 3 kuasa 2 tambah 54.5 8 kuasa 2 tambah 64.5 10 kuasa 2. Okey, tambah lagi 74. 9 kuasa 2 tambah 84. Okey, 6 kuasa 2 tambah 11 kali 94. 94.5 5 kuasa 2. Okey, tambah semua sekali per dengan jumlah frekuensi kita tadi adalah 45. Okey. Jadi yang ini semua tu nanti kamu tolakkan dengan min. Okey, kita buat yang ini dululah. Okey, bila kamu sudah buat yang ini, yang ini ni nanti kita tolak kemudian dengan min dia. Okey, kamu tekan calculator dululah. Okey, dia dapat dapat jawapan dia. Okey, bila kamu sudah dapat jawapannya di sini, okey, kamu tolakkan dengan 6. Okey, 66.72. Okey, yang ini yang kamu dapat min tadi tu, kuasa 2. Okey, lepas tu punca kuasa. Ini kuasa 2 kan dia. Lepas tu punca kuasa sama dengan. Okey, yang ini kita nak sisihan piawai. Kenapa dia punca kuasa? Sebab kita ada kuasa 2 di sini. Kita nak tiada kuasa 2. Jadi punca kuasa dia lah. So, jawapan kamu akan dapat 17.12. Okey, untuk soalan seterusnya, dia minta gunakan kertas graf untuk melukis poligon kekerapan. Okey, dia cakap skala 2 cm kepada 10 markah paksi mengufuk. Paksi mengufuk tu maksudnya paksi X lah. Okey, paksi Y pula 2 cm kepada seorang murid. Okey, ini untuk paksi Y. Okey, jadi untuk poligon kekerapan, okey, soalan macam ni dia mesti bermula daripada bawah. Okey, guna pembaris. Okey, paksi X, paksi Y lah. Okey, guna pembaris lah kamu. Cikgu punya tiada pembaris. Okey, untuk Y adalah kekerapan. Paksi X adalah markah. Okey, untuk paksi X, kamu just ambil dia punya selang kelas ataupun titik tengah. Okey, salah satu boleh diterima. Kalau kamu ambil titik tengah, kamu tulislah bermula dari sini
34.5. Okey, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. Okey, hujung sekali buat 104.5. Okey. Okey, untuk pasti Y pula dia suruh guna 1, 2, 3 kan. Si Y kita guna untuk seorang pelajar. So guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Seterusnya boleh plot lah. Okey, kita plot dulu yang pertama, yang ini 34, 4. 44 adalah 3. Okey, 54, 8. 64, 10. 74, 9. 84, 6. 94, 5. Okey, untuk poligon kekerapan, cikgu ingatkan kamu dia mesti berakhir dan bermula dengan kosong pada paksi. Okey, maksudnya kena bermula dari kosong, berakhir dengan kosong juga. Okey, dia mesti ada permulaan dan perakhiran. Okey, yang ini perlu guna pembaris. Okey, dia tidak sama dengan graf tadi. Mesti guna pembaris. Okey, jadi pembaris guna untuk sambungkan dia punya titik lah. Okey, sambung titik guna pembaris. Okey. Okey. Jadi selesai untuk pemarkahan pula. Macam biasalah, dia markah graf mesti 4. Jadi 4 tu dia punya skala 1 markah. Plot betul 2 markah. Lepas tu guna pembaris 1 markah. Guna pembaris sambung titik. Okey. Dapat lagi 1 markah. Itu adalah untuk soalan nombor 12. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 13. Okay, Encik Halim, seorang juruteknik komputer, dia ditugaskan untuk membuat satu rangkaian komputer menggunakan jumlah wayar paling minimum. Okay, setengah komputer dapat disambungkan terus dan sebaliknya. Panjang dalam meter wayar dan hubungan penyambungan antara 6 buah komputer itu ditunjukkan dalam graf. Dalam jadual. So inilah jadual dia. Okay, so sekarang dia suruh wakilkan maklumat dalam graf itu dalam bentuk rangkaian. Okay, berapa komputer kita ada sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kamu terus tulis nombor lah. Okay. Okay, mana-mana pun tidak apa. 1, 2, 3, 4, komputer 5, komputer 6. Okey. Lepas kamu buat macam tu, okey, kita akan lukis pula rangkaian dia. Okey. Yang pertama, mulakan dengan komputer pertama dengan komputer yang kedua, 9. Okey, komputer pertama, komputer kedua, buat garisan, tulis 9. Komputer pertama juga dia bersambung dengan komputer keempat 10. Pertama pergi ke 4, 10. Okey, komputer pertama juga dia bersambung dengan komputer 6 nombor 3. 1 ke komputer 6. Okey. Okey, 3. Okey, siap untuk komputer pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada komputer kedua. Dia bersambung dengan komputer pertama 9. Okey, ini kita sudah buat tadi. Okey, pertama pergi, kedua 9. Sudah ada. Tidak payah buat. Komputer kedua sambung dengan 3, 10.
Okey, komputer pertama pergi ke komputer kedua pergi ke komputer ketiga. Okey, 10. Komputer 2 dengan komputer 6. Komputer 2 pergi kepada komputer 6. Okey, 12. Seterusnya, kita pergi kepada komputer ketiga, dia bersambung dengan komputer kedua, 10. Okey, 2 dengan 3 tadi. Okey, sudah ada. 3 dengan 4, 3. Okey, yang ini. Okey, 3. Itu 3 dengan 5, 5. 3 dengan komputer 5, 5. Okey, seterusnya komputer nombor 4 dengan komputer 1, 10. Okey, komputer 4. Okey, mana komputer 4? Dia bersambung dengan 1, 10. Okey, kita sudah ada di sini. Tidak payah lukis sudah. Okey, lepas tu ada 4 dengan komputer 3. Okey, 4 dengan 3. Okey, sudah ada. Okey, sini 4 dengan 3 sudah ada. Tidak payah lukis. 4 dengan 6. 4 dengan 5. Okey, 4 dengan 5 belum ada. Lukis 6 di sana. Okey, next. Kita ada komputer 5 bergabung dengan komputer 2, 8. 5, 2. 5 pergi ke 2. Okey, di sini. 5 pergi ke 2 adalah 8. Okey, 5 dengan 4, 6. Okey, kita sudah ada di sini 5 dengan 4. Okey, lepas tu 5 dengan 6, 7. Okey, 5, 6, 7. Last sekali. Okey, last sekali kita ada 6 dengan 1. 6 dengan 1 sudah ada 3. Okey, ini dengan 6 dengan 1 sudah ada 3. Lepas tu kita 6 dengan 2, 12. 6 dengan 2, 12. Ini sudah ada. Okey, dengan 6 dengan 5. 6 dengan 5 pun sudah ada di sini. Okey, so itulah kamu punya rangkaian. Okey, jadi kalau kamu mau lukis semula pun boleh supaya kamu boleh nampak, ataupun kamu just kasih tinggal begini pun betul jugalah sudah tu. Okey, kalau mau lukis semula supaya nampak cantik sikit. Okey, komputer 1, 2, 3, komputer 4, komputer 5, komputer 6. Okey, lepas tu untuk dia punya sambungan. Okey, sambungan 1, 2, 9, 10, 2, 4, 3. Ini hingga ke situ 2, 10. Sini 12. 1, 6, 3, 6, 5. Kita ada 7, 4, 5, 6, 5. Di tengah-tengah ini kita ada 8. Okey. Okey, so kalau kamu sudah lukis yang first tu boleh padamlah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Dia minta berdasarkan jawapan di A, lukis satu rangkaian kerutan, pilih tentukan panjang yang diperlukan dalam meter. Okey, dia minta paling minimum. Okey, mana satu pergerakan paling minimum. Okey, kamu bermula dengan nombor 1. Okey, 1. Okey, ada 2 jalan. Ada 3 jalan, yang mana paling kecil? Antara 9, 10 dengan 3. Yang mana satu kamu pilih? Macam itulah cara kamu tengok. Okey, jadi untuk yang itu, kamu akan pilih 1 pergi ke 6. Okey, sebab sini 3 saja kan. Kita nak jalan paling pendek. Jadi kita kena pilih yang sedikit lah. Okey, daripada nombor 6 ni. Okey, daripada nombor 6.
Sini. Okey, kamu pergi ke 7, pergi ke 12. Mana satu lebih kecil? 7 lah kan? Okey, jadi sambung dengan nombor 5. Sorry. Okey, ambil pembarit. Sambung dengan nombor 5 sebab dia 7 sahaja. Okey. Ini dia punya pembarat 7. Okey, di nombor 5 ni, okey, sini nombor 5, jalan dia ada 6 dengan 5. Yang mana satu kamu pilih. Yang mana yang lebih kecil lah. So, dia akan pergi ke nombor 3. Sebab di sini 5 saja dia punya pemberat. Okey, seterusnya di nombor 3 ni, okey, di nombor 3 ni, okey, jalan mana yang paling cepat adalah keempat adalah yang inilah satu-satunya jalan untuk sampai ke nombor 4. Okey, so sambung sahaja pergi ke nombor 4. 3 dia punya pemberat di sini. Okey. Okey, bila kamu tengok macam tu, ada satu titik. Okey, ada satu titik yang tidak terkena. Okey. Jauh. Lukis balik supaya kamu nampak. Okey, ini lukisan. Okey, yang kamu sudah pilih tadi 1, 3, 6 ke sini, 6 ke 5 sampai sini, sampai sini. Okey, jadi didapati ada satu nombor iaitu titik nombor 2 ni tidak dihubungkan. Jadi tidak boleh terputus macam tu. Disebabkan tidak boleh terputus, kamu kena lukis juga dia. Okey, maksudnya dari 5 pergi ke titik nombor sini 2. Okey, iaitu 10. So inilah dia punya jawapan untuk nombor 2. Okey, last sekali. Okey, last sekali. 8 pasukan robot A, B, C, D, E, F, G dan H akan bertanding dalam pertandingan sumo. Setiap pasukan akan melawan 4 pasukan yang berlainan. Okey, Jason bertugas untuk membuat satu carta perlawanan dengan mengabaikan urutan masa pertandingan. Lukis satu graf. Okey, so kita ada sekarang adalah 8 kumpulan. Okey, sini kita ada 8 kumpulan. Pertandingan robot 8 kumpulan berlawan 4 pasukan. Okey, maksudnya kumpulan A, B, C, D. Okey, A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, E, F, G, H. Okey, jadi A akan berlawan dengan E, berlawan dengan F, berlawan dengan G, H. 4 kalilah perlawanan kan. Okey, B pun sama. Dia akan melawan E, lawan F, lawan G, lawan H. C pun sama. Okey. Okey, so itu sajalah untuk kali ini.